Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton setia Audiosia Berilmu Berbakti. Hari ini kita ada lagi satu topik bersama dengan panel yang kita sangat-sangat beruntung. Saya akan ceritakan sekejap lagi kenapa kita rasakan dia beruntung. Tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini ataupun pada hari ini, pada rakaman ini dibuat di waktu pagilah. Tajuknya adalah berkaitan dengan penjagaan ataupun pengurusan haiwan kesayangan pada cuti perayaan. Sekarang ni kita dah masuk, kalau pada waktu video ini dirakam ataupun rakaman ini dibuat, dia masih dalam 10 awal Ramadan. Biasanya di hujung-hujung 10 akhir Ramadan tu kita dah sibuk untuk bercuti, dan pada ketika itu kepada individu-individu ataupun keluarga-keluarga yang mempunyai haiwan kesayangan, tentulah kita akan menguruskan haiwan kesayangan masing-masing. Baik, yang keduanya berkaitan dengan yang saya katakan sebentar tadi, kenapa kita bertuah pada pagi ini ataupun pada hari ini. Sebab rakaman ini dibuat sejurus sahaja. Rakaman sebelum ini, rakaman pertama berkaitan dengan peranan veterina wanita dalam negara kita. Saya dengar ada disebutkan salah seorang daripada panel bidang kepakaran ataupun bidang beliau adalah berkaitan dengan haiwan kesayangan. Habis saja daripada rakaman tersebut, terus serta-merta kita dapatkan beliau untuk kita mengupas topik yang seterusnya yang saya rasakan rapat dan dekat dengan persoalan ataupun benda yang akan kita hadapi menjelang musim perayaan. Saya perkenalkan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin tidak menonton rancangan sebelum ini berkaitan dengan veterina wanita. Bersama dengan saya pada hari ini, sekali lagi kita sangat bertuah, beliau bersetuju on the spot, terus bersetuju memberikan persetujuan untuk kita meneruskan sesi kita pada pagi ini. Beliau adalah Dr. Goh Lai Ha, Timbalan Presiden Malaysian Veterinary Medical Association, alumni UPM 2004. Terima kasih Doktor. Terima kasih Encik Kamaru. Kita secara spontan saja Doktor bersetuju dengan tawaran ini. Mungkin Doktor boleh ni kot kepada yang belum menonton rancangan kita yang sebelum ini ataupun rakaman sebelum ini, mungkin Doktor boleh perkenalkan diri sekali lagi kot. Ya, kita dah tahu alumni tahun 2004. Okey, boleh ceritakan sedikit? Terima kasih Encik Kamaru dan semua. Selamat berpuasa and soon selamat Hari Raya. It's really a very spontaneous invitation. Saya Goh Lai Ha. Saya graduate dari UPM 2004 sebagai Doktor Veterina, Doktor Perubatan Veterina. Sekarang Doktor Timbalan Presiden. Saya Timbalan Presiden Malaysia Small Animal Veterinary Association, yang mana saya sudah berkhidmat untuk 10 tahun. Sudah praktis 10 tahun Doktor? Tak, saya dalam persatuan 10 years. Saya graduate 2004 sampai hari ini sudah 20 tahun. Dah 20 tahun. Dua dekat ya, pengalaman veterina. Pengalaman small animal practice lah. Ya. Berbalik kepada ni lah, kita ingat saya tak ada banyak masa. Saya ada janji dengan doktor tadi, kita hanya ada setengah jam sahaja dan doktor setuju. Tentang mengurus haiwan kesayangan ni Doktor, generally di Malaysia ni apa yang kita kategorikan sebagai haiwan kesayangan? Haiwan kesayangan di Malaysia majority ialah kucing, anjing, rabbits, turtles and some exotic animals lah. Ular, spiders, sugar gliders, some others species pun ada, cuma dia kurang sikit lah compare dengan anjing dan kucing. Yang paling banyak anjing dan kucing lah Doktor? Yes, kucing paling banyak lah. Kucing yang paling banyak lah Doktor? Kucing is the majority. Dalam perayaan biasanya kita ada dua pilihan lah. Sama ada kita tinggalkan haiwan kesayangan kita. Baik, hari ini kita rasa kita mungkin fokus pada kucing lah kan, sebab setengah jam saja. Saya pun tak boleh nak lebih, nanti mungkin janji dengan doktor. Kalau kucing, dia ada dua pilihan lah. Sama ada sekarang ni kita boleh tinggalkan dia di rumah ataupun letak di hotel. Kalau di rumah tu doktor kan, berapa jangka masa yang paling maksimum boleh kita tinggalkan kucing dan macam mana pengurusan dia tu?
Okey, untuk soalan ni kalau balik pada dulu-dulu sangat kurang masa dia, teknologi tak advance kan. Sekarang teknologi sangat advance. It depends on your family punya setup lah. Contohnya rumah ada CCTV and then you punya feeder boleh jadi automatic. So you can beli besar sikit punya capacity. Janji kucing tu dapat makan, sumber air tu tak terputus, electricity, wiring, cabling semua selamat. Basically if anything happen, you punya internet ke wiring tu boleh detect, should be very safe for even more than 1 week lah. Oh, boleh sampai ni. 1 week, ya. Itu kalau yang ada teknologi lah. Itu adalah teknologi lah. Kalau yang paling primitif, maknanya kita letak makanan dan litter box saja, macam mana tu? Itu kena kira, you kena tengok you punya capacity. Kalau litter box memang pendek lah, you kena buat lagi lah beberapa bilik dia. Okey. Banyakkan toilet dia lah supaya dia so boleh. kena banyakkan toilet. Ya, contohnya ada yang pakai pasir, memang dia limit lah satu pasir tu dalam 3 hingga 5 hari. Itu yang paling hygiene lah tu. Ya. Tapi ada kucing dia boleh pergi terus pada toilet bowl. They can do it on the toilet bowl. In the Europes they train the kucing to be like that. Okay. Terus buang pada toilet bowl tu. Tapi dia tak boleh flush juga lah tu kan? Tak boleh lah. So maksimum automatic. Automatic lah kan? Ya. Automatic. Technology and innovation really helps a lot in the pet care. So basically kalau nak simpan dalam rumah pun sangat selamat sebab tak crowded, very clean, it's a familiar environment. Kucing tu tak stressful, even though kalau ada anak kucing tu mungkin challenge sikit lah. Yang baru lahir kan, dia belum familiar lagi nak pakai barang-barang manusia kan. Maksudnya kalau kucing dewasa dalam keadaan biasa boleh 3 hari boleh tak tu? Yes, 3 hari can boleh. They are very independent. So lebih pada itu tak boleh tak? Tak boleh in the sense of emotion ke maksudnya preparation. macam makanan minuman. That's why I said kalau kita banyakkan tempat feeder tu, no problem. So banyak tempat dan banyak dia punya litter box tu jadi okey lah. Banyakkan dia. So boleh pergi kalau seminggu pun boleh tak? Seminggu pun boleh. Pun boleh. Sebab you kena measure satu hari dia makan berapa, darab berapa hari kita akan keluar. So basically cukup untuk few days lah. Untuk selamatnya 3 atau 4 hari lah tu 3 sampai seminggu pun boleh. Boleh lagi lah. So average rumah 3 days to 5 days. Sampai seminggu I rasa boleh lah. Cuma mungkin dia akan rindu sikit lah. Itu kalau satu lah seekor kucing. Kalau dua mungkin pergi. Dua pun boleh lagi lah. So malah lebih daripada 5 hari kita punya perkiraan calculation biasa dalam tanpa teknologi dengan keadaan yang saya rasa paling primitif lah kan. Kita ada makanan dan juga minimum sangat minimum toilet kan. Itu pun saya tanya kan, apa yang persediaan yang paling minimum tu? Minimum for maksudnya untuk seekor kucing apa persediaan yang paling minimum untuk kita kalau kita nak tinggalkan dia? Basically macam manusia, kita kena minum nombor 1, kena ada air, makanan, kena tempat buang toilet, dia kena pergi toilet, and then barang biasa dia macam mainan dia, tempat tidur dia, so should be okay. So pertama kena ada air, makanan, toilet dia, litter box dia, mesti ada mainan dia dan juga tempat tempat yang dia selesa lah. So 5 benda ni penting. Tuan-tuan dan puan untuk kita tinggalkan haiwan kesayangan, 5 benda ni paling asas lah. Ya. And then keselamatan rumah lah. Ya, tingkap, lari, jatuh dari bangunan tinggi. So pastikan rumah berkunci semua tu. Kunci lah. That's why kalau kunci kena boleh nampak lah rumah. Short circuit ke, aircon tak jalan ke. Kalau rumah yang berkunci, kipas ke, pengudaraan juga kena ambil perhatian kan. Yes. Baik, kalau lebih daripada kita running masa terrisau ni takut tak lebih janji kan. Nak cakap tak banyak tu. Tadi rasa macam tak boleh habis kan. Ni pun ingat dah 15 minit macam tu kan. Cepatnya. Okey doktor, kalau lebih daripada 5 hari, pilihan yang kita ada adalah hotel ataupun kita hantar kepada orang yang kita percayai lah kan. Jiran is the best lah. Sebab kalau community, kita kena ada jiran. Kita bukannya lone ranger kan. So jiran boleh tolong banyak. Kalau ada jiran yang bukan tak pergi raya, boleh minta tolong lah. Dalam 2 hari ke 3 hari, tolong tukar sikit ke. Saya ada dengar macam ada student ataupun pelajar yang ambil part time, yes. Bagi kunci rumah dan dia uruskan, itu pun boleh ada? Boleh. Itu pada kepercayaan lah. Manusia kena ada there's a way to learn kepercayaan pada orang yang tak familiar, stranger kan. Kalau katakan yang macam student tadi tu, kita bagi dia kunci rumah,
Sepatutnya berapa kekerapan dia kena datang lihat? I think based on the service, contohnya every 2 days to 3 days pun boleh. Untuk cuci semua lah. Cuci bersih semua. Scoop, everything lah. Dan Perfect tambah lah. makanan. Tambah makanan. Tapi sebenarnya ada feeder pun tak payah nak tambah. Cuma the toilet tu je lah. Okey. Baik, kalau lebih daripada tinggal rumah lebih daripada 5 hari, jiran pun dah tak ada. Jiran pun tak ada. So kita yang terakhir adalah hantar Cari ke servis lah. hotel lah panggil. Dia panggil boarding lah, istilahnya boarding lah. We go for boarding, maksudnya someone jaga dia lah. Biasanya yang menyediakan perkhidmatan tu Sekarang banyak jenis boarding. Dulu pet shop dengan doktor veterina akan ada tempat untuk boarding untuk kucing yang mereka selalu jaga, bawa jagaan mereka. Tapi sekarang atas permintaan yang banyak pada pasaran, there's a professional pet hotel, cat hotel, yang mana kucing boleh dia punya bilik luxury sikit lah. Okey. Aircon semua tu cantik sikit. Itu istilah luxury kan? More luxury, and then staff yang jaga tu lebih ramai, so kucing tu akan dibawa jagaan yang lebih bagus lah sebab ada professional team kan. Ada keluasan-keluasan minimum untuk kucing supaya dia tak stres ke? Yeah, the kucing kena able to stretch penuh. Okay. That's contohnya macam bilik lah. Bilik you boleh ada different size, and then berdasarkan bayaran dia lah, charges per day. So kalau nak kucing selesa untuk jangka panjang, you boleh pindah 1 sangka ke boleh extend jadi 2 sangka lah. I mean the pintu tu boleh sambung, dia boleh jadi besar, like a suite lah, president suite ke. So dia boleh jalan sikit. Kalau untuk jangka panjang more than 2 weeks kan. Otherwise dia dalam tempat kecil tu is quite stressful lah. Okay. Ketinggian Ketinggian tu dia boleh naikkan kepala dia. Boleh masuk 2 ekor kucing dalam satu sangka? Yes, boleh. Tapi kena bagi dia besar lah. Sangka yang besar lah. Dia boleh extend lah. Bilik boleh extend. Biasanya kalau kita hantar dia hotel tu, apa servis yang dia sebenarnya dia ni? Hotel tu tolong jagalah, and I think dia based on apa yang kita minta juga. Basically dia bagi makan, bagi bersih, bagi minum, ada orang jaga dia sajalah. Mungkin you boleh upon demand berapa hari dia bagi tolong mandi. Ataupun kalau rumah tu dia biasa tak mandi, tak payah mandilah. But some cats used to grooming more frequently, then you kena request dengan servis tu lah. Biasa dia, kalau doktor boleh share kot minimum rate yang biasa yang ada di market? I think the rate is about 20 to maybe 70 ke? 20 to 70 ya. Bergantung pada keluasan dan keselesaan lah. Sampai yes. Lebih selesa lebih. Size bilik tu lah. Size bilik lah. Tapi pada perayaan mungkin lebih mahal, ataupun if you are not their member mungkin dia harga dia lain. If you are regular customer harga dia mungkin lain sikit. Dia bergantung pada penawaran dan permintaan lah, perayaan lagi tinggi lah. Ya, kita kena biasa pada satu brand ke satu kedai yang kita biasa pergi, then you senang sikit lah nak dapat bilik pun. Dari segi SOP, sini mungkin saya rasa berkaitan dengan persatuan juga lah kan. Ya, persatuan ada membantu dari segi ataupun siapa yang sebenarnya regulate SOP, kalau katakan contohnya ada SOP untuk masuk ke boarding ni, SOP tu by persatuan ku ataupun by practice klinik tu saja? I think the business untuk buat pet boarding is regulated by the Jabatan Veterina. Oh, memang ada lah. Jabatan Veterina dia ada basic requirement lah. Licensing tu for Jabatan Veterina. So on the regulation tu commitment to the quality lah. Contohnya SOP apa nak masuk tu DVS there is an expectation lah. Kalau if the cat brought to the animal clinic, so kita punya SOP lagi strict lah, sebab kita vet memang nak control disease from spreading. Basic punya kena buat, kucing kena well vaccinated, cukup umur besar, sudah vaccinate, tak ada penyakit kutu, dengan memberikan ubat kutu, take and flea medicine. Itu yang saya nak menjadi nak lompat pada soalan kita yang seterusnya ni, berkaitan dengan saya tengok ada di media sosial berkaitan dengan bila hantar haiwan kesayangan kucing lah terutamanya balik, lepas tu ada yang sakit dan ada yang memang mati disebabkan oleh parvovirus. So memang kita ada dari segi untuk pencegahan tu, memang ada masa awal-awal masuk boarding tu, macam mana dia actually parvovirus is very common, especially pada kucing yang belum lagi fully vaccinated. That's why bila nak raya ni, kalau ada kucing yang belum sampai umur fully vaccinated yang bawah 4 bulan tu, mungkin kena ada strategi lain lah. Contohnya belikan sikit suplemen
to support them. Let's say you nak bawa dia travel sekali lah, nak bawa dia balik kampung, balik bandar semua tu, kena bagi supplement booster supaya dia strong, boleh travel dengan kita. Kalau dia pergi boarding pun you boleh belikan, bagi dia makan. Make sure the staff sana tolong suapkan kucing saya so that they have a better immunity to last the stress during the body. Kalau katakan ada seekor kucing dikesan ada virus, pembawa parvo tu, adakah dia ada tempat yang kita asingkan ke, dari segi SOP ke macam mana? Yes, katakan sebab pergi boarding, to check for parvovirus is not a compulsory test. So maksudnya banyak yang skip checking for parvovirus. So masa boarding masuk dia nampak sihat, tapi after few days duduk sana, tiba-tiba dia akan keluar. It's called outbreak Simptom lah. dia lah. Dia akan start diarrhea, tak nak makan. Jadi macam tu lah, dia mula diam-diam dan rupanya parvo. Bila dah tahu parvo, dah lambat dah. So the neighbor, contohnya kita cuci mangkok tu, we share the sponge, sudah spread dah. Dia memang boleh kematian kan? Yes, kalau kucing tu weak, dia memang akan bawa kematian. Very high mortality rate. Berapa minggu? Maksudnya mungkin lepas dia balik boarding tu kan? Dari balik boarding, dalam 2-3 hari you boleh nampak dah kucing Simptom sudah dia lah. Ya. Dia lemah. Dia lemah. Dia bukan kadang-kadang bukan sebab tempat tu kotor, sebab immune stressful, then the virus dalam badan tu activate, then dia down with the virus. Kadang-kadang pun sebab contact of the virus dekat tempat boarding. Kadang-kadang pun sebab dia kucing tu belum vaccinate, so bila ada virus dekat luar tu dia akan kena. Kalau kucing dah vaccinate, contohnya dia even though they get contact with the parvovirus pun dia tak akan kena virus tu. So vaksin tu dah protect kucing tu. Sekali kita vaksin tu berapa lama dia boleh tahan doktor? Okay, vaksin ada 3 dos, umur 2 bulan, umur 3 bulan sekali, umur 4 bulan sekali. Lepas tu kita buat setiap tahun lah. Okay. So setahun sekali lah? Setahun sekali. Maksudnya kalau katakan masuk je boarding, to be safe, untuk selamat, vaksin sekali lagi ke macam mana tu? Kan tengok rekod? Tak boleh. Too short time. Mungkin kena buat persediaan. So maksudnya hari ni balik rumah kena plan dengan family bila nak pergi jumpa doktor. Kalau kucing tu belum lama tak vaksin, sekarang buatlah. Maknanya sebelum masuk tu vaksin dulu lah. Sebelum masuk sekarang buat, bagi dia 2-3 weeks supaya badan dia immunity sudah build up. Sebab to build up immunity kena 2-3 minggu. So you buat sekarang, dalam 3 minggu nak raya tu boleh lah. So maksudnya kalau dia buat, dia hantar pada hari yang dia hantar, dan dia vaksin pun tak no point dia nak kena naik lagi. Biar imun tu naik dulu. Dia kena naik. So maksudnya kena perancangannya kalau nak hantar ke boarding, kalau untuk kucing yang belum vaksin ataupun dah lama tak vaksin, dah expired, dia kena penjaga kena plan sebulan sebelum tu dah kena start vaksin lah. Hari ni dah kena pergilah. Nanti mungkin kan macam dia rasa dia dah vaksin, dia selamat, tak ada, dia perlu ada masa untuk vaksin tu ya. Bukan sampai nak boarding baru vaksin. Masa nak boarding tu dah lah stressful. Lagi kena produce antibody for the vaccine, more stressful for the cat lah. Pasal stres pun doktor, kadang-kadang ada kucing dia dah nampak tuan dia bersiap-siap semua kan, bawa kes dia keluar, dia dah dia terus stres kan. Ya. Ada cara tu. That's why dia punya first experience kan sangat penting. Kalau first experience you gentle, you tak rush, you bagi dia suka tempat tu dulu. Jangan terus beli sangka terus masukkan dia terus pergi boarding. Dia nampak pun sudah traumatized. Macam traumatized. So traumatized tu very difficult. It's related to the memory kan. So selama-lamanya nanti dia relate lah. Mungkin tukar carrier baru lah. Tukar carrier baru. Boleh kan? Masukkan psikologi dia? Catnip baru. Sebelum nak raya beli awal-awal, masukkan catnip. Catnip satu jenis feromon, kucing suka. Bawa bagi dia towel ke baju yang dia suka. Letak kat dalam cage dia? Dia selalu pergi sana, dia sudah pergi, suka. Maksudnya dia tak offensif lah dengan tempat ni satu tu. betul kan saya. Ya. Bagi dia suka dulu. Then bawa dia jalan-jalan sekali. Dalam sangkar tu lah. Travel together with the children, dia orang suka. So bagi dia selesa dengan sangkar dia tu, letak catnip. Good memory, ya. Okay. Ini betul yang bagus sebenarnya. Very important. Sebab saya ada masalah ni jugalah. Bila nak boarding kucing memang dia akan lari masuk bawah katil apa semua kan. Tukar. Dan sampai dia memang start cakar kan, dia macam tak selesa lah. Kucing tu kalau dah tak suka tu sangat susah nak suka semula. So the first time kena bagi betul. Slow, take it easy, well planned. Okay. Saya rasa kita dah setengah jam juga dah. Kan untuk ni banyak perkongsian yang telah pun Dr. bagi. Saya rasa memang bermanfaat lah. Banyak yang benda yang hari ni yang kita boleh ambil petua-petua. Macam tadilah yang paling menarik tu saya rasa yang last tu, bagi saya lah, sebab itu masalah yang saya hadapi.
Last doktor, sebelum kita tutup, mungkin ada pesanan kepada penjaga-penjaga yang nak bawa kucing. Sekali lagi mungkin apakah ni? Okay, sekarang dah 7 hari kan puasa. Dah puasa, saya ingat dalam 2 minggu lagi start lah ni. Dah start I mula. think sekarang memang it's time lah to take action. Pergi ke klinik yang biasa pergi tu, melawat tu, minta doktor tolong bagi ubat cacing. Kalau nak vaksin yang sudah outdate tu, nak update, tolong update sekarang. Kalau yang nak beli catnip tu, boleh belikan. Benda-benda yang perlu tu, belikan sekarang. Takut nanti kadang-kadang out of stock, tak cukup kan. So kena buat sekarang lah. Yang nak pergi boarding tu, kena plan awal, kena order awal. Sebab banyak last minute tu dan tempat tak cukup. Bila tempat tak cukup, dia squeeze. Then kucing lain pun kena juga. Ya, itu saja saya punya nasihat. Baik. Terima kasih sekali lagi doktor. Terima kasih dengan nasihat manfaat yang dah sampaikan petua. Terima kasih kerana bersetuju sejurus saja selepas rakaman utama untuk bersama dengan podcast ataupun Adusia Berilmu Berbakti pada hari ini. Dengan itu saya rasa semoga kita beroleh manfaat. Kita selesai untuk pagi ini, pada waktu rakaman ni pagi. Saya rasa itu saja. Berilmu Berbakti, membangun Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.